Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk matematik tingkatan 4, bab 3, penakkulan logik. Dan dalam video kali ini kita akan lihat satu standard pembelajaran iaitu kita akan menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Kita dah belajar tentang pernyataan. Jadi kita lihat pula tentang pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Sebagai contoh kita lihat ayat 1, 2 ialah nombor perdana. Ayat 2, 11 ialah nombor perdana. Jadi pernyataan majmuk akan menjadi 2 dan 11 ialah nombor perdana. Dan kita boleh tentukan pula pernyataan majmuk ini nilai kebenarannya. Jadi nilai kebenaran pernyataan majmuk kita boleh simpulkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual kebenaran ini. Okey, kamu lihat di sini. Contohnya kita ada ayat yang pertama. Okey, kita ada ayat yang pertama sebagai P. Ayat yang kedua sebagai Q. Jika kita gabungkan guna perkataan dan, okey, apabila guna perkataan dan, pernyataan 1, pernyataan 2 mesti benar. Gabungan akan menjadi benar. Okey, sekiranya salah satu gabungan dan ni ada yang palsu, okey, salah satu atau kedua-duanya palsu, maka gabungan P dan Q akan menjadi palsu. Okey, untuk gabungan dan salah satunya palsu, maka gabungannya akan menjadi palsu. Sebaliknya, untuk gabungan atau, okey, untuk gabungan atau sekiranya salah satu benar, okey, sekiranya salah satu benar, pernyataan akan menjadi benar. Okey, tapi bila kedua-duanya palsu, pernyataan akan jadi palsulah. Okey, tu beza untuk kebenaran gabungan melibatkan dan juga atau. Okey, boleh? Kita lihat praktis kendiri 3.1c. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan menggunakan perkataan yang diberi dalam kurungan untuk membentuk pernyataan majmuk. Okey, ayat pertama kita ada 2 ialah faktor perdana bagi 6. Ayat yang kedua, 3 ialah faktor perdana bagi 6. Okey, sekarang kamu boleh lihat apakah ayat yang sama untuk kedua-duanya. Okey, ayat yang sama ialah yang ni. Ialah faktor perdana bagi 6. Jadi bila kita nak gabungkan, yang sama tu kita akan tulis sekali sahaja, iaitu 2. Okey, kita tambah perkataan atau. 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Okey, 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Okey, soalan B. Ayat pertama, Kon mempunyai satu bucu. Ayat yang kedua, Kon mempunyai satu satah. Kita nak gabung guna perkataan dan. Jadi di sini apa yang sama? Kon. Okey, Kon. Bila sama, kita akan potong satu. Okey, Kon mempunyai. Okey, ayat ni sama antara ayat 1 dan ayat 2. Jadi, bila kita nak gabung, Kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Okey, Kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Okey, boleh? Soalan C, ayat pertama. Rhombus ialah segi 4 selari. Trapezium ialah segi 4 selari. Okey, kita nak sambung guna perkataan dan. Jadi apa yang sama dalam ayat 1 dan ayat 2? Yang sama ialah yang ni. Ialah segi 4 selari. Jadi kita akan gabung rhombus dan trapezium ialah segi 4 selari. Okey. Ayat yang sama tu kita akan tulis sekali saja. Rhombus dan trapezium ialah segi 4 selari. Jadi ini adalah cara untuk kita gabungkan
dua atau lebih pernyataan membentuk pernyataan majmuk. Okey, seterusnya, kita lihat soalan 2 pula. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Okey, 49 ialah gandaan 7 dan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi, kita perlu lihat kepada jadual tadi. Kalau gabungan dan, okey, kalau melibatkan gabungan dan, ayat 1 dan ayat 2 mesti benar. Barulah dia akan jadi pernyataan yang benar. 49 ialah gandaan 7, jadi benar. 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna, betul tak? Benar. Jadi yang ni pun benar. Jadi bila kita gabungkan dua ayat yang benar, maka ayat ini akan menjadi benar. Okey, pernyataan majmuk akan menjadi benar bila kedua-duanya benar. Okey, B. B juga menggunakan gabungan perkataan dan. Bila dan, dua-dua mesti benar, baru dia akan jadi benar. Okey, 3 jam sama dengan 120 minit. Okey, 1 jam 60 minit kan? Jadi kalau 3 darab 60, mesti 180. Jadi yang ni adalah palsu. Jadi bila salah satu palsu, kamu tak perlu semak dah yang kedua, maka pernyataan majmuk akan menjadi palsu. Bila salah satu palsu. Okey, gabungan dan. Okey, C. Perkali bagi 9X ialah 9. Dan 9 kuasa sifar sama dengan sifar. Okey, kita lihat. Yang ni melibatkan gabungan dan juga. Okey, melibatkan gabungan dan. Kita lihat. Perkali bagi 9X ialah 9. Betul lah yang ni perkali dia. Jadi yang ni benar. 9 kuasa sifar sama dengan sifar. Betul ke? Okey, bila semua nombor kuasa sifar, dia mesti sama dengan 1. Jadi yang ni palsu. Jadi bila ada satu palsu, maka pernyataan majmuk akan menjadi palsu. Okey, D. Yang ni melibatkan unsur. Okey, 3 unsur bagi 1, 2, 5. Dan 8, 9 unsur bagi 6, 7, 8. Yang ni unsur ke? Bukan unsur. Jadi yang ni palsu ya. Okey, 8, 9. 8 ada. 9 tak ada. Jadi yang ni pun palsu. Jadi bila kedua-duanya palsu, maka pernyataan ini akan menjadi palsu. Okey, yang ni untuk melibatkan gabungan dan. Okey, seterusnya kita lihat soalan E. Okey, soalan E. 2/9 boleh diungkap sebagai perpuluhan berulang. Okey, perpuluhan berulang atau kurang daripada 1. Atau. Okey, atau. Kita lihat. 2/9 kurang daripada 1. Betul tak? Betul. Okey, yang ni betul Kurang daripada 1. Benar. Okey. 2/9. Kamu bahagilah 2/9. Kamu akan dapat satu perpuluhan berulang. Jadi yang ni benar, yang kedua pun benar. Okey, ada salah satu benar cukup untuk menjadikan pernyataan ini benar melibatkan gabungan atau. Okey, F. 4/5 atau 5/4 ialah pecahan wajar. Okey, atau. 4/5 pecahan wajar, yang ni benar. 5/4 bukan, jadi palsu. Tapi untuk gabungan atau salah satu benar, dia akan jadi benar. Okey, salah satu ayat tu benar, dia akan jadi benar. G. 6 atau 8 ialah nombor ganjil. Okey, atau. Okey, gabungan atau. 6 nombor ganjil, palsu. 8 nombor ganjil, palsu. Jadi, bila kedua-duanya palsu, maka pernyataan majmuk juga akan menjadi palsu. Okey, soalan H. Punca kuasa 4 bagi 64 sama dengan 2. Atau 2 kuasa 3 sama dengan 8. Yang ni kamu boleh guna kalkulator lah. Okey, atau. Katakan cikgu nak semak satu je. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Benar atau palsu? Yang ni benar. Jadi satu ada benar, maka pernyataan ini akan menjadi benar. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham tentang pernyataan majmuk di mana kita gabungkan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau
atau. Jadi kita juga boleh menentukan kebenaran bagi pernyataan majmuk dengan cara apabila digabungkan dengan perkataan dan, kedua-dua benar, pernyataan majmuk akan menjadi benar. Tetapi untuk gabungan atau kedua-dua palsu, pernyataan majmuk akan menjadi palsu. Jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah ditulis di ruangan komen.